Selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Rakyat tunggu Mahathir, Daim disiasat, kata pemimpin UMNO, dipetik daripada Malaysia Kini. Dengan keadaan seperti ini, kelihatan Tun Daim dan juga Tun Mahathir makin tersepit dan makin terdesak. Karena sejak isu berkaitan Daim Zainuddin digembar-gemburkan di media sosial dan di mana-mana media, maka rakyat mula mengambil perhatian, rakyat mula mengambil mahu tahu apa sebenarnya yang berlaku dan berapa sebenarnya kebenaran daripada yang mereka dengar. Oleh sebab itulah, memang seperti yang dikatakan oleh pemimpin UMNO, rakyat sebenarnya tunggu Mahathir dan Daim disiasat. Sama ada mereka bersalah atau tidak, itu belakang cerita, kata rakyat jelata atau netizen dalam ruangan komen. Lagi pula, sekiranya siasatan sudah selesai dibuat dan didapati tidak ada kesalahan, tidak ada salah laku di dalam siasatan tersebut, maka ia secara otomatik dapat membantu sebenarnya membersihkan sepenuhnya nama Tun Mahathir dan Tun Daim. Pemimpin UMNO mendakwa rakyat sememangnya menunggu SPRM menyiasat bekas Perdana Menteri Datuk Dr. Mahathir Mohamad, Tun Dr. Mahathir Mohamad dan bekas Menteri Kewangan Tun Daim Zainuddin. Ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO MKT UMNO Muhammad Puan Zarkasi berkata, perkara itu tidak pelik kerana bekas Perdana Menteri Najib Razak pernah melaluinya sebelum ini. Rakyat memang tunggu giliran Tun Mahathir Mohamad dan Tun Daim Zainuddin disiasat. Dia kena terima hakikat. Dia tidak kebal. Biar SPRM siasat. Kekayaan Daim bocor bila viral kertas Pandora. SPRM kata siasatan terhadap Tun Daim berdasarkan kertas Pandora. Baru rakyat tahu dua anak Daim memiliki syarikat BVI, British Virgin Island, ketika berumur 9 dan 12 tahun. Banyak misteri mengenai kekayaan Daim. Apakah kandungan Pandora Papers itu benar? Biar SPRM siasat. Kita pun hairan. Kenapa Daim tidak tersenarai 50 orang terkaya dalam Forbes Malaysia? Apa rahsianya? Soal Muhammad Puan dalam satu hantaran di Facebook. Sebelum ini, SPRM menegaskan siasatan terhadap Daim dijalankan sejak Februari lalu, susulan maklumat daripada kertas Pandora yang didedahkan sebelum ini. Kertas Pandora merujuk kepada berjuta-juta dokumen bocor yang didedahkan kepada umum pada tahun 2021 yang didakwa mendedahkan akaun luar pesisir pemimpin masa kini dan masa lalu dari seluruh dunia termasuk Presiden, Perdana Menteri, jutawan dan ahli perniagaan terkemuka. SPRM dalam kenyataan berkata, satu notis di bawah Section 36 dalam kurungan 1 kurungan E, Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM diserahkan kepada Daim pada 7 Jun lalu yang menghendaki beliau supaya mengisytiharkan segala aset miliknya. Jelas kenyataan itu, aset terbabit sama ada di dalam atau di luar negara secara bertulis dan akaun bersumpah. Akuan bersumpah dalam tempoh 30 hari dari tarikh notis yang diberikan. Bagaimanapun, Daim yang juga bekas Menteri Kewangan menafikan beliau dan keluarganya terbabit dalam rasuah atau sebalang salah laku. Sebaliknya, mendakwa siasatan terhadapnya bermotifkan politik. Katanya, sehingga kini beliau tidak dimaklumkan mengenai kesalahan yang dilakukannya, walaupun sudah berkali-kali mengajukan perkara itu kepada SPRM. Kalau betul Tun Daim akan disiasat, direman dan didakwa, ia akan jadi tajuk besar untuk 2024. Tidak pelik pun, Najib bekas Perdana Menteri sudah melalui pengalaman itu. Rumah diserbu, akaun disita, satu malam ditahan di pejabat SPRM, didakwa, dibicarakan dan akhirnya dipenjara. Muhyiddin Yassin tidak lama lagi akan dibicara, tambah Muhammad Puan Zarkasi. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda seperti komen-komen di dalam ruangan Malaysia Kini ini.
Kata Yellow Kiwi, bukan setakat menunggu, malah ramai rakyat Malaysia bakal membotakkan kepala kalau suspek ini disiasat, kata mereka. SPRM, sila jalankan tugas anda secara berkesan, jangan lengah lagi, kata beliau. Ada beberapa lagi berikan komen yang kamu boleh baca dalam Ruangan Malaysia Kini. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Ini keputusan yang diumumkan oleh Anwar Ibrahim paling dahsyat dan pastinya menakutkan ramai orang di Malaysia. Anwar Ibrahim berkata, Perdana Menteri, Menteri Jerung Dadah tidak lagi terlepas, kata Anwar. Wah, dipetik daripada Malaysia Kini. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim hari ini menzahirkan penghargaan kepada SPRM dan Polis Diraja Malaysia PDRM atas ketegasan dan keberanian kedua-dua badan itu dalam mengambil tindakan tanpa mengira pangkat dan kedudukan individu. Beliau berkata ini secara tidak langsung menunjukkan komitmen negara dalam aspek tata kelola dan usaha membenteras rasuah serta isu dadah dengan memastikan tidak ada orang kenamaan, jerung dadah maupun ikan bilis terlepas daripada penyiasatan dan tindakan pihak berkuasa. Alhamdulillah, kita sudah catat kesungguhan kita yang jarang dapat berlaku dalam mana-mana negara, apalagi di negara membangun. Tindakan diambil terhadap tokoh-tokoh yang dianggap terlepas daripada apa saja bentuk penyiasatan dan tindakan. Kamu curi dana negara, kamu punggah kekayaan negara, sama ada kamu Perdana Menteri, Menteri Keuangan, Menteri-Menteri. Kamu ingat, kita terpaksa bertindak dengan tegas untuk menyelamatkan negara ini, katanya. Beliau berkata demikian ketika berucap melancarkan sistem pengkalan data utama PADU, yakni pengkalan data sosioekonomi negara bersepadu yang mengandungi profil individu dan isi rumah meliputi warga negara dan juga pemaustautin tetap di Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya PICC hari ini. Memberi contoh kejayaan PDRM menumpaskan satu sindiket pengedaran dadah jenis sabu terbesar di Sabah baru-baru ini, Perdana Menteri menyifatkan pencapaian itu sebagai sesuatu yang perlu dibanggakan. Apatah lagi ketika negara membelanjakan ratusan juta ringgit bagi membendung masalah penggunaan dadah khususnya dalam kalangan anak muda. Pada 26 Disember lepas, media melaporkan seorang penaung badan bukan kerajaan NGO berpangkat datuk antara 10 lelaki ditahan di Sabah kerana disyaki terlibat dalam sindiket pengedaran dadah terbesar di negeri itu. Yang ditangkap juga puluhan ribu dalam kalangan penagih dan pengedar peringkat bawah dan sukar diambil tindakan terhadap pengedar-pengedar besar. Tauke besar terlibat dalam dadah, maka saya selut PDRM kerana telah jelajah ke Sabah. Jadi, cerita bahawa jerung terlepas tak timbul lagi. Sekarang tumpuan kita itu kepada jerung-jerung supaya anak-anak ikan bilis ingat, katanya. Mengulas tindakan kerajaan tidak membenarkan syarikat perkapalan yang berpengkalan di Israel, iaitu ZIM daripada berlabuh di Pelabuhan Negara. Anwar berkata, walaupun tindakan itu menyebabkan sedikit kerugian, namun beliau percaya ia akan memberikan banyak keberkatan kepada negara. Perdana Menteri berkata langkah itu jelas menunjukkan Malaysia mempunyai keyakinan dan sifat peri kemanusiaan terhadap rakyat Palestin yang ditindas Israel. Beliau seterusnya menzahirkan penghargaan kepada jemaah menteri, khususnya Menteri Pengangkutan Anthony Loke, kerana membangkitkan mengenai kebenaran kepada syarikat itu untuk berlabuh di Malaysia yang diberikan jemaah menteri pada tahun 2002. Saya kata ini aneh. Tidak mungkin satu negara yang merdeka, berdaulat, yang punyai kemanusiaan, yang benci dengan kezaliman boleh biarkan mereka berleluasa tanpa tindakan.
Kita tidak ada kekuatan lebih daripada itu, tapi sekurang-kurangnya kita ada kesungguhan dan tekad perbetulkan keterlanjuran yang berlaku dahulu, kata Anwar Ibrahim. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Kita tergempar, terkejut dengan pendedahan di mahkamah berkaitan Najib Tun Razak. Sudah lama kita tidak mendengar tentang Datuk Seri Najib Tun Razak, tapi ini pendedahan terkini di mahkamah. Saksi mengatakan bahawa laporan menunjukkan Najib guna wang rasuah 681 dolar juta untuk beli undi. Wah, ini memang menarik kita perhatian berkaitan dengan kes 1MDB. Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur hari ini diberitahu bekas Perdana Menteri Najib Razak menerima rasuah berjumlah 681 juta US dollar dalam akaun banknya yang digunakan untuk membeli undi pada PRU 13 pada 2013. Pegawai penyiasat SPRM Nur Aida Arifin ketika memberi keterangan berkata, hal itu adalah maklumat yang terkandung dalam satu laporan yang dibuat pada 4 Mei 2015. Laporan menyatakan yang maklumat diterima bahawa pada tahun 2013, Perdana Menteri ketika itu Najib Razak menerusi akaun di M-Bank Berhad yang dipanggil M Private Banking 694 menerima wang sekurang-kurangnya 681 juta US dollar daripada Tanore Corporation menerusi Falcon Private Bank Singapura. Disyaki wang itu adalah rasuah yang digunakan Najib untuk membeli undi menjelang PRU 13. Laporan itu dibuat untuk siasatan di bawah Seksyen 16 Akta SPRM 2009. Laporan itu ditulis oleh pembantu penguatkuasa kanan Hanif Alauddin, kata Nur Aida ketika perbicaraan kes rasuah 1MDB berjumlah RM2.27 bilion terhadap Najib. Perlu dinyatakan yang banyak bahagian dalam keterangan saksi Nur Aida sebanyak 95 halaman mendapat bantahan Ketua Pasukan Pembelaan Muhammad Safi Abdullah atas dasar kabar angin, dan mahkamah mengambil maklum berkenan bantahan itu sebelum membenarkan saksi meneruskan keterangannya. Nur Aida juga memberitahu Hakim Collins Lawrence Square yang satu daripada laporan dibuat pada 17 Mei 2018 berkenan maklumat yang Najib menerima dana awam berjumlah RM3.217 bilion yang merupakan wang pelaburan 1MDB. Saksi pendakwaan ke-49 itu berkata, secara keseluruhan lebih RM3.63 bilion diletakkan dalam akaun 694 Najib serta akaun 880 secara 4 peringkat antara 2011 hingga 2013. Keterangan Nur Aida bertujuan menyokong keterangan yang dibuat penganalisis Bank Negara Adam Arif Muhammad Raslan sebelum ini, yang antara lain berkata, Najib menerima kira-kira RM2.27 bilion dana 1MDB pada 2011 hingga 2014. Adam berkata pengalihan dana itu dibuat dalam 4 fasa, yaitu fasa Goodstar, fasa Abar BVI, fasa Tanore dan fasa Option Buyback. Dipetik daripada Malaysia Kini. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Malaysia kita punya, kita juga sama-sama cintai Malaysiaku. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel ini. Pendedahan terkini daripada Anwar Ibrahim selepas langkah Dubai. Anwar Ibrahim kata sampai hari ini Perdana Menteri masih Anwar Ibrahim. Alhamdulillah. Saudara-saudara sekalian, dengan pengakuan Anwar Ibrahim ini dan dengan sindiran sinis daripada Anwar Ibrahim ini, pastinya ini membawa berita malang buat pembangkang dan khususnya Perikatan Nasional. Bercita-cita nak tumbangkan kerajaan tapi tak sampai-sampai lagi. Bahkan mereka sebenarnya sedang kesuntukan masa untuk mahu menumbangkan kerajaan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Memandangkan tak lama lagi berlaku perubahan yang di Pertuan Agong.
yaitu naiknya takhta ke bawah dulu Yang Maha Mulia yang di-Pertuan Agung baru, yaitu daripada Sultan Johor. Maka dengan itu Perikatan Nasional kelihatan semakin suntuk masa untuk cuba menumbangkan kerajaan pimpinan Anwar Ibrahim. Perdana Menteri Anwar Ibrahim memilih untuk tidak mengambil pusing mengenai rancangan sulit yang dinamakan Langkah Dubai untuk menggulingkan kerajaan baru-baru ini. Sambil Anwar mengakui menyedari rancangan seumpama itu, dia sebaliknya berkata, tumpuan kerajaan adalah untuk membangunkan negara. Kata Anwar, saya ada baca mengenai Langkah Dubai, tapi bagi saya kita tumpu soal kerja. Itu kerja mereka. Bagi saya tidak beri kesan, dan yang penting kita sudah mula 2 Januari lancarkan satu program penting bagi rakyat, kata Anwar Ibrahim. Tumpuan kita bangunkan negara, jaga rakyat. Sampai hari ini Perdana Menteri masih Datuk Seri Anwar Ibrahim, katanya kepada pemberita hari ini selepas melancarkan sistem pengkalan data utama padu di Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya PICC hari ini. Anwar awal hari ini berkata timbalan Perdana Menteri Ahmad Zahid Hamidi mengesahkan memang wujud gerakan mahu menjatuhkan kerajaan digelar Langkah Dubai seperti dilaporkan beberapa hari lalu. Bahkan Presiden UMNO itu mendakwa gerakan berkenaan bukan saja didalangi pemimpin daripada parti pembangkang, bahkan turut disertai individu tertentu dari blok kerajaan. Kata Ahmad Zahid Hamidi, dia menerima laporan perisikan berkaitan gerakan itu. Sebaik sahaja individu terbabit tiba di lokasi yang dilaporkan, serta selepas mereka selesai mengadakan pertemuan. Laporan-laporan dari segi perisikan memang kami peroleh seawal penerbangan mereka ke tempat itu, dan laporan selepas itu kita peroleh, katanya pada sidang media selepas menghadiri taklimat penyelarasan situasi bencana terkini di Putrajaya hari ini. Ditanya siapakah individu yang terlibat dalam gerakan itu berdasarkan laporan perisikan yang diperoleh, Ahmad Zahid bagaimanapun enggan mendedahkan identiti mereka. Sebaliknya, ahli Parlimen Bagan Datuk itu menasihatkan individu terbabit menunggu sehingga pilihan raya umum akan datang jika mahu membentuk kerajaan baru. Saudara-saudara sekalian, Ismail berkata rancangan tersebut yang digelar sebagai Langkah Dubai timbul sewaktu percutian pimpinan Perikatan Nasional serta ahli Parlimen Kerajaan di ibu kota Emirat Arab Satu UAE baru-baru ini. Dia juga mendedahkan ada tugas khusus diberikan kepada penyokong kerajaan itu mengenal pasti ahli-ahli parlimen berpotensi mengalih sokongan mereka kepada pembangkang. Perikatan Nasional telah menafikan bahawa wujudnya rancangan seumpama itu. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye.